Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ada satu artikel yang lucu yang saya ingin kongsikan berkenaan dengan Mahathir dan juga Hadi Awang. Artikel itu seperti yang saya baca, sedikit pemahaman daripada saya, mereka ini seperti Tiga Abdul. Tiga Abdul, filem P. Ramlee dulu tuh, di mana P. Ramlee kata, sekali petik 10 datang tahu. Itu wanita, pelakon wanita itu cakap, sekali petik 10 datang tahu. Lepas tu Mahathir pula. Lepas itu P. Ramlee kata, Allahyarham P. Ramlee kata, iyalah sekali petik 10 datang tahu, tapi kalau yang datang tua-tua bangka buat apa? Jadi daripada info rakyat ada satu artikel ditulis oleh Ramli Fuad bertarikh 5 hari bulan Mei. Dah macam Tiga Abdul, Sadik Sigaraga, petik terus datang. Bila Tun Mahathir petik jari, Hadi Awang terus datang. Dah macam Tiga Abdul, Sadik Sigaraga petik terus datang. Bila Tun M petik jari, terus Hadi Awang datang. Itu permulaan kata-katanya. Saya petik dialog satu babak filem komedi Tiga Abdul. Berkatalah anak bongsu saudagar barang-barang purba Sadik Sigaraga, iaitu Kasidah lakonan Sarimah, kepada Abdul Wahub lakonan P. Ramlee, sekali di sini ketik 10 datang tahu, dia kata. Saya kira begitu jugalah kisahnya dengan Mahathir Mohamad. Sekali beliau ketik, bergegas Hadi Awang, Presiden PAS, bersama rombongan-rombongan datang menghadap untuk menyokong apa yang dinamakan sebagai proklamasi Melayu. Rasanya ramai tahu pertama kali Mahathir mengumumkan proklamasi itu pada bulan Mac yang lalu. Walaupun mendakwa tanpa bukti, hasrat untuk menganjurkan himpunan proklamasi itu telah disekat. Sambutan terhadap agenda itu agak dingin, termasuklah daripada PAS. Ringkasnya, parti itu tidak mengeluarkan sebarang reaksi. Beberapa hari lalu, Mahathir berkicau menerusi Twitter yang membawa makna rakyat tidak perlu takut dengan pengaruh gelombang hijau. Catatan beliau saya ibaratkan, Mahathir mengetik jari. 5 hari kemudian, Hadi Awang muncul, diiringi antaranya naib Presiden PAS, Ahmad Samsuri Mokhtar, dan Setiausaha Agung Taqiyuddin Hasan. Lantas teringat kata-kata Ghazidah dalam filem Tiga Abdul yang diperkatakan tadi. Hadi menyifatkan sokongan yang diberikan sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Kata saya, cuma sokongan berkenaan diberikan selepas Mahathir memuji gelombang hijau yang kita tahu kemenangan besar PAS di wilayah utara dan pantai timur Semenanjung pada PR15. Adakah satu kebetulan? Tak apalah. Saya lanjut dengan mengulangi pendapat pemerhati politik yang saya utarakan pada artikel 29 April yang lalu, yakni mereka percaya Mahathir sedang menunjukkan sokongan kepada apa dan siapa sahaja asalkan bukan Anwar Ibrahim. Semalam FMT memetik penganalisis politik berkata Mahathir menghimpunkan kumpulan anti Anwar melalui proklamasi itu. Menurut Awang Azman Awang Pawi dari Badai Universiti Malaya, menghimpunkan kumpulan anti Anwar akan mengukuhkan pengaruh pembangkang dalam kalangan pengundi Melayu, terutama di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Namun bagi Ibrahim Ali pula, iaitu seorang politikus yang pernah menyokong Mahathir, menentangnya dan sokong semula, sukar bagi Mahathir mengetuai rancangan menjatuhkan kerajaan dan percaya pertemuan Mahathir Hadi bukan bersifat gerangan politik. James Chin pula daripada Universiti Tasmania pula dipetik FMT berkata kumpulan anti Anwar yang dihimpunkan Mahathir sememangnya mempunyai matlamat sama dan mereka boleh uji kekuatan semasa pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi. Percubaan untuk menggulingkan Anwar dan kerajaan perpaduan pula tidak ada salahnya jika menggunakan lunas demokrasi. Yang menjadi masalah ialah percubaan merampas kuasa ala langkah Sheraton. Diharapkan Mahathir tidak terlibat dengan apa-apa usaha ala langkah itu.
Sehingga sekarang ada pihak yang masih yakin beliau ada peranan dalam langkah Sheraton Februari 2020 meskipun Mahathir menafikannya. Sekarang ada desas-desus komplot untuk jatuhkan kerajaan tanpa menerusi peti undi sedang diatur dan dikatakan akan dijalankan. Artinya, merampas kuasa sekali lagi melalui pintu belakang atau tebuk atap besi 2.0. Adakah ini benar atau sekadar cakap-cakap kosong? Ada pihak yang seolah-olah seronok melihat tercetusnya tanda tanya. Misalnya teka-teki pemimpin bersatu Faiz Naaman dengan hantaran di Facebook mengenai angka 126. Wartawan tanya saya pasal 126 itu katanya. Saya sebut, maaf tiada komen, just wait and see. Saya juga tak pernah cakap itu nombor apa. Tapi dulu Anwar pun selalu sebut I have the numbers. Katanya seperti yang dipetik Malaysia kini. Maka timbullah spekulasi demi spekulasi. Presiden UMNO pula Zahid Hamidi beberapa kali menegaskan ahli parlimen daripada partinya akan menyokong Anwar dan kerajaan perpaduan. Ramai yang pro kerajaan saban hari ingin mengingatkan kita rampasan kuasa atau tukar kerajaan sekarang akan memudaratkan negara. Walaupun apa yang dikatakan itu benar, tetapi apabila peringatan kerap diulangi, saya tidak dapat elak daripada bertanya, kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Wah, mungkinkah mereka tahu apa yang kita tahu? Mungkinkah mereka tahu apa yang kita tidak tahu? Dalam pada itu, FMT pula telah menyiarkan laporan tempoh hari dengan memetik sumber berkata Istana Negara tidak akan melayan sebarang dakwaan oleh mana-mana pihak bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah kehilangan sokongan majoriti. Sumber itu memberitahu portal berita ini perubahan secara mendadak mungkin tidak berlaku, sambil menambah sebarang percubaan untuk menukar kerajaan menerusi istana tidak lagi akan berlaku. Dan jika hendak ubah kerajaan, ia mesti dilakukan sama ada melalui undi tidak percaya atau pembubaran parlimen. Tampil pula Sultan Johor. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menyuarakan kebimbangan desas-desus gerakan cuba menggagalkan kestabilan kerajaan selepas PR15. Tita Baginda gerakan ke arah itu terus kedengaran sehingga Baginda bertitah sudah-sudahlah. Sampai bila lebih 30 juta rakyat hendak menanggung keadaan begini? Ekonomi perlu dipulihkan, kesejahteraan dan kemakmuran negara mesti diutamakan. Tita Baginda menerusi akun rasmi Facebook Baginda. Memang tepat apa yang dititahkan, tetapi adakah gerakan tumbangkan kerajaan akan terhenti dengan bertitahnya Sultan Johor? Logik atau afdalnya tidak harus diganggu gugat kerajaan yang ada ini kerana ia ditubuhkan atas nasihat daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong demi kebaikan negara. Namun logik dan afdal sering diketepikan demi jalan pintas untuk mendapatkan kuasa, meskipun menyusahkan rakyat dan memudaratkan negara. Pendapat saya ini si pengkomplot akan terus berkomplot. Saya harap saya salah dan membuat kesimpulan ini. Wah, dia punya ending ni bagus lah. Ending dia kata, pendapat saya si pengkomplot akan terus berkomplot. Saya harap saya salah dalam membuat kesimpulan ini. Wow. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.